Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan seorang pengamal perubatan tradisional dan komplementari di Pusat Rawatan Kesihatan Tabib Healthcare. Saya ingin berkongsi pengalaman peribadi saya sebagai pesakit strok dan bagaimana Allah membantu dan memberi petunjuk kepada saya sehingga saya berupaya kembali mendapat sihat dan sejahtera dengan begitu cepat. Saya berharap perkongsian ini akan memberi manfaat khususnya kepada individu-individu yang mungkin senasib dengan saya. Apa yang berlaku 2 hari sebelum sambutan Hari Raya Haji pada tahun ini, Allah telah menguji saya dengan serangan strok. Hasil laporan MRI yang saya jalani mendapati saya menghidapi ischemic stroke, di mana telah terjadi penyumbatan pada saluran darah di bahagian belakang otak sebelah kanan, menyebabkan kesan yang agak serius kepada diri saya sehingga berlaku terjadinya bel palsi di muka sebelah kiri dan juga upper limb dan lower limb, iaitu tangan dan kaki saya sebelah kiri. Dan pada ketika itu saya kehilangan hampir 70% kudrat untuk menggerakkan anggota badan yang terlibat. Kita perlu ambil perhatian, sebenarnya terdapat 3 perkara penting yang menjadi prioriti kepada setiap pesakit strok. Yang pertama adalah ketenangan mental dan emosi. Yang kedua, kestabilan fizikal. Dan yang ketiga, kekuatan spiritual. Dalam kes saya, alhamdulillah, saya dapat menstabilkan diri dalam masa 24 jam semasa serangan strok tersebut. Seterusnya, saya terus menjalani terapi holistik yang dirangka oleh tabib healthcare. Dalam kebanyakan kes, kebanyakan pesakit stroke akan mengalami kemurungan, iaitu depression, kebimbangan dan juga kerisauan, iaitu anxiety, dan juga gangguan dalam tidur, iaitu insomnia, kerana banyak sel-sel yang rosak yang perlu diperbaiki dan keseluruhan sistem tubuh akan menjadi lemah kesan daripada sel-sel, tisu, organ dan sistem organ yang rosak dan di mana ia perlu dirangsang dan juga diperbaharui. Pada peringkat awal proses pemulihan, setiap pesakit strok mesti perlu bersabar, bertenang, sentiasa berfikiran positif untuk sihat dan dalam masa yang sama mesti mengubah pola pemakanan kepada yang lebih sihat. Sebenarnya terdapat 2 faktor yang menentukan tahap kesihatan kita, iaitu yang pertama, apa yang kita fikirkan, dan yang kedua, apa yang kita makan. InsyaAllah, kalau kita sentiasa berfikir yang kita akan sihat, kita akan menjadi sihat. Dan apa yang kita makan hari ini akan menentukan tahap kesihatan kita 5 ke 10 tahun akan datang. Ia nampak mudah, tapi sebenarnya it is easy said than done. Plan solusi terapi saya yang awal memfokus kepada sel terapi untuk memperbarui sel-sel yang rosak, kerana hanya apabila sel-sel menjadi sihat secara langsung tisu, organ dan sistem organ kita akan turut sihat. Untuk itu saya mengambil pemakanan sunnah, iaitu mengambil madu untuk mendapatkan sumber nutrien asid amino, dan juga saya menggunakan 2 superfood 7 Plus dan juga Impact Age. Kenapa ia penting? Sebab nutrien di dalam 7 Plus ini akan membantu memperbaharui sel-sel dan juga mengaktifkan sel-sel. Ia juga membantu menguatkan daya fokus, daya ingatan dan juga daya berfikir. Di samping itu juga nutrien yang ada di dalam 7 Plus ini memperkuatkan sistem immunity dan juga sistem kekebalan tubuh kita. Ia juga bertindak sebagai anti radang. Di samping itu juga ia juga membantu untuk mendapatkan tidur yang berkualiti dan juga ia juga mengawal emosi saya. Manakala Impact Age ini dia memfokus kepada sel-sel otak, di mana ia dapat membantu sel-sel otak yang rosak kerana di dalamnya ada mengandungi omega 3 dan juga DHA. Di samping itu juga ia bertindak sebagai untuk meregangkan kekejangan
otot dan sendi. Juga ia berfungsi sebagai antioksidan yang memberikan kita kesihatan dalaman secara alami. Dan kedua produk ini adalah daripada ekstrak buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan yang tiada bahan pengawet. Manakala rawatan fizikal pula, saya lebih cenderung kepada kombinasi terapi akupuntur, bekam, refleksologi dan urutan meridian badan kerana ia berupaya untuk merangsang saraf-saraf yang terjejas dan juga mengendur otot dan sendi yang menjadi kaku dan tegang akibat serangan strok. Dari segi spiritual pula, setiap pesakit strok mesti reda dan ujian Allah dan sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa memohon dikuatkan semangat dan juga diberi petunjuk untuk mendapatkan rawatan yang bersesuaian. Percayalah, tiada penyakit yang tidak boleh diubati kecuali tua dan mati. Sentiasalah kita berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah kerana Allah itu adalah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Setiap doa kita pasti Allah akan perkenankan. Dan kita kena faham bahawa apabila kita sakit, kewajipan kita adalah untuk berubat dan sesungguhnya kesembuhan itu milik Allah sepenuhnya. Dalam kes strok saya, alhamdulillah Allah permudah dan percepatkan penyembuhan saya. Selepas 10 hari menjalani rawatan secara holistik, kesihatan saya bertambah baik di mana saya telah mencapai tahap kesihatan sehingga 95% dan berupaya untuk menggerakkan anggota tubuh yang terjejas walaupun agak lemah tanpa sebarang alat bantuan. Kini selepas 4 minggu saya berasa bertambah sihat dan saya berupaya untuk berdikari dengan menggerakkan anggota yang terbabit seperti sedia kala. Namun demikian, saya perlu akui bahawa akan terdapat normal baru yang akan saya hadapi sebagai seorang pesakit strok. Itu sahaja perkongsian saya. Sesungguhnya sakit itu mahal dan realitinya sihat itu sangat tidak ternilai harganya. Oleh itu saranan saya, jom kita kekal sihat dan sejahtera supaya kita dapat membuat amal ibadah dengan sempurna. Sekian saja perkongsian saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang barang kekurangan itu di atas kelemahan diri saya sendiri. Jihad itu jihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.